Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Waalaikumsalam Asal warahmatullahi asyik ni keluar je. Kejap Terlebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih sebab sudi join live kita pada malam ni. Minta maaf lah atas segala masalah teknikal yang berlaku sepanjang kita ke udara ni. Sekejap, matikan mic. Okey. Terlebih dahulu saya kenalkan diri saya dululah. Kan? Saya akan menjadi moderator kita pada malam ini. Bagi kita akan membincangkan satu, kita tak bagi forum lah, kita panggil sembang santai bersama inspirasi. Iaitu tajuk kita pada malam ni adalah Dari Jauh Ku Pohon Maaf. Okay, so saya tidak akan kesorangan pada malam ni. Saya bersama dengan 4 orang ahli panel berbeza negerinya, jauh. Kalau saya daripada Selangor, ada juga kawan senegeri saya di sini. So itu adalah Fatin Nabiha, seorang kaunselor pelatih daripada Kementerian Kerja Raya daripada negeri Selangor. Di sebelah kanan ni, saya baca ikut kamera saya lah. Sebelah kanan dia adalah orang Kedah, mengambil jurusan kaunseling, menjadi seorang pelatih di Institut Baitul Mal Kuala Lumpur Betul. Okay, betul. College Baitul Mal Kuala Lumpur. Okay, College Baitul Mal iaitu KINA. Dan di bawah ni pula adalah sama dengan Kisau KINA, kaunselor pelatih di situ, tapi dia di negeri Kelantan, KINA di negeri Kedah, iaitu Sis Noraisha Chaida. Dan di sebelah kirinya pula kita import jauh daripada Terengganu, kan? Ini saya rasa yang paling jauh lah, kan? Bila dekat dengan Thailand tu jauh lah tu, iaitu Nurul Solehah, seorang kaunselor pelatih di Sekolah Menengah Agama Al-Imtiaz. Dungun kan, tak salah saya? Dungun. Okey. Jadi pada malam ni kita akan bincangkan tentang isu semasa jugalah pada masa sekarang. Tapi terlebih dahulu kita mulakan kita punya forum kita pada malam ni dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Okey, amin ya rabbal alamin. Okey. Terlebih dahulu saya akan terangkan sedikitlah tentang tajuk Dari Jauh Ku Pohon Maaf ni. Bila dengar ni, ia akan mengingatkan kita pada sebuah lagu raya, iaitu lagu Sudiman, iaitu berkisahkan tentang seorang manusia yang hidup sebagai perantauan, tidak dapat pulang untuk balik berhari raya. Yang mana benda ni berlakulah pada musim PKP sekarang ini. Okey, jadi ahli-ahli panel kita akan bincangkan tentang isu PKP dan juga isu adakah Syawal kita pada tahun ini masih boleh mengekalkan kemeriahannya seperti tahun-tahun lepas. Okey, jadi saya start dengan soalan yang pertama yang saya akan ajukan ini kepada Fatin dan juga Solehah, iaitu kalau kita tengok pada hari ini, hari yang ke-62 pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan sejak 18 Mac 2020 yang diumumkan oleh Perdana Menteri kita Yang Maha Tan Sri Mulia Yassin. So kalau boleh saya tahulah, apa first impression korang? Apa yang bila korang dengar je Malaysia dilanda COVID-19, masa tu korang kat tempat intern, korang kat negeri intern korang masing-masing, apa yang first impression korang bila dengar Malaysia dilanda COVID-19 dan akan melaksanakan PKP? Adakah ianya mengganggu rentak semangat latihan industri korang, dan adakah korang selesa ianya dilanjutkan sampai hari raya? Silakan mana-mana ahli panel daripada Sol ataupun Fatin nak start dulu. Sila. Okey, Assalamualaikum. Kalau dari saya sendiri, sebab tanya first impression kan. First impression masa dapat announcement lah yang Malaysia dilanda COVID-19 dan kita perlu expand, kita perlu menjalani PKP.
dan extend intern. So masa tu first impressionnya ialah speechless sebab masa tu macam tak tahu nak rasa apa. Tapi bila dah 2 minggu, sejak 2 minggu dia makin extend. So perkara yang terdetik dalam fikiran, dalam hati adalah bila nak habis intern ni. Macam tu lah. Sebab setiap 2 minggu extend, setiap 2 minggu extend kan. So macam setiap kali dia extend tu memang macam termenung lama, macam speechless, macam kosong, macam tak tahu nak rasa apa. Mungkin sedih kot sebenarnya sebab patutnya kita dah nak habis intern tapi kita pun kena extend. Betul. Tapi bila fikir balik macam buat apa nak sedih kan, go on je lah. Macam tu lah. Tapi masa first impressionnya speechless. Okay, kalau Solehah pula? Okay, kalau bagi saya, dia memang bermain dengan perasaan lah kalau bermain first impression ni. First impression saya bila soalan ni ditujukan adalah bermain dengan perasaan hati yang orang kata berdebar sebab kita tak expect PKP ni dilanjutkan sampai raya. Sebab sebelum ni bila cuti 2 minggu awal tu PKP 1, dia just macam takkan lama kot ni sebab macam kabar angin je. Dia tak expect sangat benda ni akan extend sampai raya. So first impression tu memang perasaan rasa macam berdebar, mesti terganggu aku punya kerja ni sebab kita dah arrange kerja kita mengikut masa kan yang ditetapkan, tapi tiba-tiba ditakdirkanlah terjadinya COVID-19 ni sedikit sebanyak mengganggu, tapi terdapat banyaklah hikmah di sebalik tu. Jadi first impression saya perasaan yang berdebar dan terganggulah sedikit. Macam tu lah. Okay, melibatkan mood dan juga perasaan juga, dan juga kita punya sebab awal-awal masa terlaksananya PKP ni dia sedikit sebanyak akan, bukan kita je yang terjejas sebenarnya. Kalau kita tengok isu mahasiswa yang terperangkap dekat universiti dan sebagainya pun jadi satu isu yang agak hangat juga untuk kita bincangkan kan. Okay, jadi merujuk kepada apa yang saya cakap tadi, saya nak tanya soalan lah kepada Syahid, dua-dua Syah ni, Syahid dan juga Syawkina. Okay, apa sebab kita sekarang dah di penghujung bulan Ramadan sebenarnya. So bulan Ramadan ni adakah berbezanya bulan Ramadan ni tahun ini dengan sebelum-sebelum ini? Adakah terdapat perbezaan yang begitu ketara ataupun tidak dalam diri korang? Sebab sebelum PKP, senang cerita pada tahun lepas lah, Ramadan tahun lepas, korang sebagai seorang mahasiswa-mahasiswi yang duduk kat universiti yang bersama dengan kawan-kawan, dan tahun ni saya yakin sepastinya kalian sambut Ramadan dengan keluarga. So adakah ada terdapat perubahan yang korang rasa dalam diri korang? Silakan. Siapa nak mula dulu? Siapa dulu? Kena bergilir. Awesome. Okay. Okay. Ambil. Okay, kalau kita kata dekat perbezaan Ramadan kali ni dengan Ramadan lepas kan. Kalau Ramadan lepas kita sentiasa sama. Kita di luar sama. Jadi bila masuk tahun ni, benda tu kita tak dapat nak buat. Benda tu dapat nak buat, kita ada macam satu perasaan nak kata loneliness yang teruk tu. Cuma ada sesuatu yang hilang. Dia tak dapat rasa indahnya bila beramal dengan bersama kawan-kawan. Dan kali ni kita beramadan, kita bersama keluarga dan mungkin sampai bila-bila kita dengan keluarga. Tak ada kesempatan untuk lagi. Betul. Kali-kali situ tak ada iftar bersama. Jadi kan kita selalu program, ada program untuk accredited kita kan. Dan kita ada program macam bonding tadi kan. Dan benda
kita tak tahu bila kita akan dapat. Tak tahu bila kita akan boleh buat benda tu dengan kawan. Dan mungkin itu adalah akan yang menjadi kenangan terakhir untuk kita. Itulah yang perbezaan ini sepanjang 4 tahun dengan 2020. So kalau tahun ni, kalau di rumah, so apa yang ketaranya bagi diri Kina? Memanglah kita terlepas apa pasal dengan kawan-kawan kan. So keluarga ada macam perbezaan ke macam mana? Okay, kalau dari segi tahun 2020 lah saya kata. Saya ni sebabkan kita sentiasa berada di rumah, stay at home. Dan saya kata kita ni sentiasa berwaspada bila keluar, berbeza dengan dulu kan. Jadi bila kita kat rumah kita akan cuba buat benda yang kita tak suka. Dan satu ni saya ni kurang sikit kalau buat baby. Jadi tahun ni kita saya buat lah buat belajar. Dan dari segi solat di masjid hari ni, solat sama mak dan ayah. Dan mungkin itu yang kita akan buat sampai bila selepas ni. Sama family dan sampai mungkin sebenarnya dengan family saja. Tak adalah kawan sisi, tak ada yang kata program, straight to the ibadah dengan bonding dengan family je. Betul. Kalau macam saya sendirilah sebagai anak sulung kan, tak pernah straight. Biasa kalau macam tahun lepas adalah nak ponteng-ponteng terawih sikit kan. Tapi bila kita dah kat rumah ni, kita dengan keluarga memang tak ada chance. Malah kita naik up daripada jadi makmum jadi imam. Memang surah lazim tu memang kita ingat, dan juga permintaan ayah kita sendiri yang minta untuk kita baca surah yang lebih. Adalah biasa kalau kita datang surau kan di import tahfiz kan. So kita secara sedikit sebanyak kena ikut kehendak mak ayah kita. Dan lama-lama kan, awal-awal memang dia rasa macam terpaksa. Tapi bila dah lama-lama ni kita rasa macam ayah jom kita sendiri yang ajak ayah kita terawih berbanding ayah kita yang ajak. Macam itulah. Okay, untuk Syahid pula, apa yang membezakan Ramadan sebelum-sebelum ini dan juga Ramadan yang special pada tahun ini? Okay, bagi saya pula, dengar tak? Dengar. Okay, so bagi saya apa yang specialnya Ramadan kali ni adalah sebab pula dan saya rasa Ramadan ni adalah Ramadan yang paling special dalam hidup saya. Sepanjang umur saya dah hampir 23 tahun ni, dan tak pernah rasa pun Ramadan yang macam ni kan. Mungkin masa dulu masa kecil kita pernah kan, tapi kecil dan besar ni dia pemikiran dia berbeza. Masa kecil pemikiran kita lain, masa besar pula pemikiran kita lain dan matang lah pada arah berfikir kan. Okay, so yang special dalam Ramadan kali ni adalah mula daripada satu Ramadan hingga 30 Ramadan kita sama-sama. Karena sebelum ni satu Ramadan kita dah cakap kalau satu Ramadan tadi dah dapat buka puasa sama-sama kan, dapat sama-sama. Tapi Alhamdulillah cuma juga di balik PKP ni kita dapat full lah bersama. Cuma bagi orang-orang dia lain itu kan. Maybe tak suka buka puasa dengan family, ada yang suka buka puasa dengan kawan-kawan kan. Jadi bagi saya rasa macam sangat special. Tak tahu nak ungkapkan macam mana benda tu. Sebabnya apa pada saya rindu sekali pada bulan puasa adalah setiap pagi masa nak sahur kan. Kalau bezanya saya dekat YouTube pula, pusing dulu kan. Setiap sahur mesti dia akan call sahur marah sebelum sahur ni ada panggilan pagi. Tapi yang bezanya saya dapat kembali kenangan lama saya. Setiap pagi dulu masa kecil-kecil mesti Mek akan pusing sahur ni kita akan punya suara. Maksudnya kita macam kat sini
bezanya masa kat UPU musim adalah kita dah tahu ni adalah segi kita kan. Itulah perbezaannya. Special bulan puasa ni adalah kita dapat solat sama-sama. Masak sama-sama yang jarang kita dapat buat baru kan. Jadi masa share dan sebagainya. Dan itulah kalau tak tu suasana dengan kawan-kawan juga saya suasana buka puasa dengan kawan. Itu kan takkan dapat dah suasana tu. Macam mana perubahan masa dan zaman tu lah dapat dewasa. Gitulah. Okay. Itu saja. So tadi Syah cakap pasal sahur. So saya macam nak tanya pada semua ahli panel kan. Antara sahur dekat kolej kediaman, sebab tahu semua duduk kolej kediaman, berbanding sahur kita kat rumah, dekat kampung tahun ni kan, mana yang lagi susah agaknya untuk bangun sahur tu ataupun menikmati betul-betul sahur tu masa korang kat kolej kediaman tu? Ke macam sama je, saya sahur bangun makan nasi turun je ke Adam tu ha? Contoh. Tak. Kalau ingat lagi Adam lah. Kediaman tu tak bangun. Kalau malas, kalau ngantuk tak bangun. Tidur kan kalau boleh. Kalau kat rumah, tak bangun siap. Betul? Kena marah. Selagi tak bangun, selagi tu lah sahur bila lagi nak sahur. Alam yang paling terbaik. Okay, apa lauk sahur korang dekat kolej kediaman dulu? Sambal apa Cino? Sama Cik Noh. Nestro. Sambal, biskut, bubur. Beli lauk. Oh, korang makan nasi. Wajib Saya sahur. Saya kalau time kat USIM dulu, maksudnya daripada tahun 1 sampai tahun 3, menu sahur saya adalah air dengan kismis je. Itu sebab malas ke apa? Ke sebab dia Malas bawa punya katil makanan kan? Bawa bantal kan, bawa bantal ambil. Ini je lah yang ada. Kita memang tak suka kita memang tak suka makan nasi kalau sahur. Tapi bila kat rumah, ni macam ada menu yang kita selalu makan. Contohnya macam ikan goreng kan, ada bawang. Lepas tu ayam goreng yang panas-panas, telur goreng pun sedap. Sedapnya. Itu kat rumah ke kat kolej kediaman tu? Kat rumah. Kat rumah tu. Kat kolej makan minum air je. So nampaklah macam Wajib beli. macam beza lah nikmat sahur kat kolej kediaman dengan nikmat sahur dekat rumah kan. So tipulah kalau cakap tak sihat duduk kat rumah ni. Sihat je duduk rumah kan, family kita jaga dan sebagainya. Tak payahlah nak timbul isu berat badan dan sebagainya. Okay, seterusnya soalan kita yang ketiga untuk Atin dan juga Kina. Okay, kita tahu COVID-19 ni banyak perkara-perkara yang ada yang menyentuh hati, ada yang kita rasa terkilat kan. Antara yang menyentuh hati adalah perjuangan frontliner kita, kerajaan kita dalam mengatasi COVID-19. Antara isu yang saya kira terkilan juga adalah apabila kebaikan seseorang itu dipertikaikan kan. Orang cakap bila kita menunjuk buat baik dikata riak kan, mengaibkan orang yang susah dan sebagainya. So macam-macam isu yang muncul masa COVID-19 ni kan. So bila korang berhadapan ataupun korang sendiri yang menghadap mungkin klien yang banyak kontak korang masa PKP ni, apa hikmah di sebalik melandanya COVID-19 ni dan terlaksananya perintah kawalan pergerakan ni dalam hidup korang dan isu-isu yang bermain dalam masyarakat kita? Silakan. Kina tadi dekat kipas ke? Sebab macam tenggelam, timbul tenggelam. So ataupun kalau cakap tu kan macam depan sikit kan. Sekejap. Okay, saya cakap dulu. Okay. Dengar. Minta pandangan ke pendapat? Hikmah. Okay. Pendapat atau hikmah kan.
pasal COVID-19 ni sebenarnya kita tak nak samakan kita dengan orang lain. Kadang kita kata kita paling kesusahan tu dekat apa yang kita alami dengan orang lain. Rasa kita ni kurang duit, sebenarnya ramai lagi yang menghadapi masalah daripada kita. Dan kadang tu sampai disebabkan PKP tak boleh nak makan. Tapi apa yang saya kata, hikmahnya kita di PKP dulu manusia tak sedar, tapi pentingnya kita diberi peluang untuk berjumpa dengan orang lain. Kenapa kita disuruh untuk pergi plastik, tapi kita dilarang baru kita tahu. Baru sedar betapa penting benda tu. Sebab manusia ni dia jenis macam lagi dia tak kehilangan benda. Sebab manusia yang manusia pelupun maupun lepas tu nak kata kalau segi hikmah selain daripada kita menghargai apa yang sepatutnya kita ada, kita kena hargai juga sebenarnya kita. Macam kita kata yang ada saudara ni dibantu orang lain dan dikecamkan. Sebenarnya tak layak nak menilai seorang tu disebabkan dia buat baik. Walaupun dia tunjuk benda tu, kita pandang dia di sudut positif. Yang kadang-kadang tu apa yang di post tu lebih banyak positif daripada negatif. Memang ada negatif dia kan. Jadi kita pandang sudut positif dia, semua benda jadi baik. Sepanjang COVID-19 ni kalau kita pandang dari sudut positif ni sebenarnya perkara tu tak ada masalah. Jadi uji kalau kita pandang sudut positif, positif. Kalau kita pandang dari sudut negatif, dia negatif lah akan. Okay, betul. Okay, kalau sudut pandang Atin pula, macam mana? Macam yang Kinara cakap tadi pasal bersyukur kan dengan apa yang kita ada dan pandang sesuatu tu dengan pandangan positif. So sebenarnya saya nak RC baliklah semua tu. Kalau dari saya sendiri, hikmah sama je lah, hikmahnya macam yang saya cakap. Cuma yang saya nak tambah, hikmah yang terbesar yang saya paling nampak bila PKP ni, kita perlu menghadapi PKP. PKP ni sangat mengeratkan hubungan kita dengan keluarga lah. Sebab faham je memang semua orang, kita memang akan balik kampung setiap kali habis camp. Tapi balik pun 2 bulan, 3 bulan, lepas tu masih belajar balik. Lepas tu macam even orang bekerja pun diorang tak pernah dapat cuti yang lama macam ni. So macam hikmah yang terbesar yang saya paling nampak lah, yang paling terbesar adalah PKP ni sangat mengeratkan hubungan silaturahmi bersama ahli keluarga. Dan macam kita kata ialah kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada supaya sebab macam yang Edit Liu sendiri kan, Ustaz Edit Liu sendiri, dia sendiri macam banyak membuka mata masyarakat kat luar sana bahawa banyak lagi orang yang lebih susah dari kita kan, yang tak ada tempat tinggal pun yang tak seberapa kan. Kita perlu bersyukur dengan apa yang kita ada dan pandang setiap perkara tu dengan dari sisi yang positif. Macam kalau dari segi klien punya isu pun sama juga, selalu saya selalu nasihat dekat klien yang lagi-lagi yang ada overthinking, yang ada pemikiran negatif kan, supaya belajar untuk pandang setiap perkara tu dari sudut yang positif. Sebab kalau kita tak kuatkan diri untuk cari benda yang positif tu, memang kita akan cukup banyak gila perkara negatif setiap perkara tu. So itulah, pandang setiap perkara dengan benda yang positif. Okay, betul. So kesyukuran dan juga mindset yang positif antara hikmah yang dikongsikanlah oleh kawan-kawan kita tentang hikmah ni. Okay, seterusnya kita pergi ke soalan yang keempat kepada Sol dan juga Syahid. So sedar tak sedar 4 hari lagi satu perayaan yang saya kira hari kemenangan buat umat Islam,
iaitu Hari Raya Aidilfitri. Yang mana kalau kita tengok tahun-tahun sebelum ni ianya disambut dengan meriah kan. Orang beli baju raya dan sebagainya. Tapi rasanya tahun ini tidak akan sama seperti tahun-tahun sebelumnya. So boleh tak kalau Soleha dan Syahid ceritakan apa kelainan sambutan Syawal pada tahun ini berbanding tahun-tahun sebelumnya? Silakan. Siapa dulu ni? Waktu jus. Boleh je. Okay, boleh je. Syarah. Okay, saya. Okay, so kalau kita nak sebut kelainannya adalah raya tahun ni adalah memberi pula. Maksudnya macam lain sangat dengan raya-raya yang sebelum ni kan. Macam ada setengah family ni setiap hari raya pertama mesti family kita cukup kan, nak bersama sama-sama, nak solat raya bersama, lagi nak maafan sama. Tapi yang membezakan tahun ni ada ahli keluarga yang tak cukup kan, ada kakak tak balik, ada abang tak balik. Ni adalah pengalaman pertama kami, saya juga kan. Saya memang hari raya pertama walaupun ada yang datang keluarga, tapi raya di rumah saya. Maksudnya rumah beratak kasih gitu. Tapi setiap tahun ni keluarga tak cukup. Semua ada yang kena raya dengan kawan. So yang sangat dan juga dari dia kata apa, perbezaan pada budak ayah kita kan. Mek dengan ayah kita lagi. Sebab sama kan, makan sama-sama. Tahun ni ada abang, kakak. So kita dah cari plan yang mana plan hari raya pertama ni kita dah ambil gambar macam ni, kita kena edit macam ni kan, kena buat video macam ni lah, shoot macam ni lah, dan timbullah air mata keluar, dia kata dapat raya bersama kan. Rasanya macam tak raya tapi sebenarnya adalah kemeriahan dan kebahagiaan sendiri kan. So kalau cerita Sebab tu. So itulah yang kita pada tahun ni. Tapi jangan risau, walaupun membezakan dia takkan beri kesan yang sangat mendalam kita. Dan kita jadi pengalaman yang banyak dalam hidup kita. Untuk contoh, mak tahun ni kita boleh rasa mungkin banyak dan Syah, suara tak jelas Syah. tak jelas. Tak jelas. Tak. Duduk depan kipas ke apa? Tak Tak boleh. Okay, dengar tak? boleh. Mungkin kuat sikit kot. Tadi pun kat mana lupa dah. Sebab tak jelas tu, itu nak pasal ke mana tak tahu. Okay, tadi kan macam teratak kasih dia lah. Okay, maksudnya walaupun adik-beradik Syah ramai yang tak sempat balik lah kan, sebab diorang terperangkap kat negeri yang diorang terkandas tu. So Syah kata macam tak ada perbezaan tak ada perbezaan dia punya feel dia walaupun ada rasa sedih. Sebab apa perbezaan tu? Tadi ada Syah cakap kelainan Syah cakap ni. Kelainannya sama macam tadi lah, kelainan perayaan kan. Dia pun tak dengar lah. Mirul cakap tak jelas tadi. Tak jelas. Oh ya, tak jelas kan? Kelainan yang Syah katakan
dekat teratak kasih pada tahun ini sebab abang-abang Syah, abang dan kakak Syah tak ada sebab terperangkap kat negeri tu kan. So apa kelainan dia? Oh, kelainan dia tak cukup betul lah. Tak cukup betul kan. Dia rasa sering raya-raya sebelumnya. Macam tu. Dari segi benda lain maksudnya sejarah kita sekitaran tak kan. Boleh jiran dekat saya. Dan benda ni juga memberi perbezaan lah kepada kita kan semua diri saya sebabnya perbezaan saya kita nak ziarah sana sini kan nak dapat duit raya bagi budak-budak kita sama sebenarnya tapi beza dia yang antara perayaan 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 pada hari ini kita banyak melalui sistem online masa tu kan saya gunakan call untuk orang adik-beradik tak boleh Okey. Tak apa. Timbul tenggelam pun tiba itu saja kan. Okey. Tapi betul medium online tu kita boleh kena aplikasikan kan, video call, voice call dan sebagainya itu tidak menjadi penghalang sebenarnya untuk kita tu kan berborak dengan berutus surat bersama dengan kawan-kawan yang tercinta. Jelas? Jelas ke? Kita jelas juga. Sangkut-sangkut juga? Ini jelas. Jelas? Okey dah. Okey. Kena dapat cium mic nampaknya. Okey. Tadi aku pas kat siapa? Syah dengan siapa? Ganu belum? Ganu. Tak dengar. Syok sangat. So, Ganu. Okay. Kelainan Syawal untuk tahun ni, Ganu. Okay. Okay, bismillah. Dengar? Dengar. Okay, kalau bagi saya, bagi Ganu, lari rumah tepi jalan. Okey. Okay, bismillah. Kalau kelainan bagi saya ni tak lagi jauh pun dengan Syahid lah. Sebab bagi saya kalau kelainan raya tahun ni adalah kemeriahan tu sendiri. Kemeriahan. Biasanya kalau family akhir Ramadan, hari terakhir tu pasti semua akan berkumpul dan akan berbuka sama-sama lah. Nak kata seperti kenduri lah, bonding time kan. So bila raya tahun ni perasaan kemeriahan tu dia rasa macam kurang sikit lah. Jadi dia banyak kita kena video call. Dulu kita akan duduk sama-sama, akan menghadap muka satu sama lain, akan tengok gelagak masing-masing. Tapi sekarang kelainan tu sangat berbeza sebab benda tu kita dapat lihat di dalam laman internet sahaja. Jadi dia punya rasa ngam tu kurang lah. Lepas tu saya ingin berkongsi, tadi saya ada dapat satu orang kata sentapan daripada ibu lah, daripada mak saya. Macam adik saya tanyalah, nak sambut ke raya, nak beli baju raya ke, sebab berapa hari lagi kan. Lepas tu mak saya kata muka adik saya tu dia macam sedih lah, macam raya ke tahun ni, macam tu. Lepas tu apa yang mak saya bagi tahu, walau macam mana pun yang terjadi, 1 Syawal tu akan tiba. Jadi walau macam mana pun kita kena sambut Syawal tu, 1 Syawal tu. Jadi dekat situlah saya rasa macam baru ada hangat-hangat raya tu lah. Baru rasa macam mana pun kita kena sambut lah Syawal tu kan. Jangan sedih. So macam Atin cakap tadi, kita kena tengok the positive vibe. So
walaupun dia orang jauh, adik-beradik kita jauh, tak dapat raya bersama dengan kita, tapi kita boleh still hantar video, hantar suara, recorder. So benda tu sebenarnya kelainan tadi kemeriahan lah. So benda tu kita sebenarnya dapat atasi lah dengan apa yang ada dengan sekarang. Macam tu. So walau macam mana pun kita boleh guna apa pelbagai jenis lah untuk dekatkan kita, tak ada menjauhkan. Macam tu lah. So yang tu je lah bagi pandangan saya lah. Okey, terima kasih Soleha. Yelah, kita nak sedih-sedih apa pun, tak merasa mood raya pun, raya tu tak akan datang, kan? Raya tu tak akan tiba, kan? Kita sama ada kita sedar ataupun tidak, kita rasa macam extend je lah Ramadan ni, biarlah Ramadan sampai habis ke apa, kan? Tapi hakikatnya itulah masa. Kita kena mengejar masa, bukan masa yang mengejar kita. Okey, jadi bila Ganu cakap tadi pasal raya ni tetap perlu diteruskan, hangat-hangat raya tu perlu diwujudkan. Jadi ianya sangat berkait dengan soalan kita yang seterusnya, soalan kita yang kelima untuk Atin dan juga Kina. Macam mana kita nak terus menghangatkan sambutan Hari Raya ini untuk terus mengeratkan hubungan silaturahim antara satu sama lain walaupun kita jauh, lain negeri dan tak dibenarkan rentas negeri. Maaf, perjalanan rentas negeri untuk tujuan balik beraya tidak dibenarkan. Kita punya Perdana Menteri kata, kan, pun tak boleh, kan? Beraya pun dalam negeri itu pun tak boleh lebih 20 orang. So macam mana nak feel the raya tu? Silakan Atin dengan Kina. Mira jap. Silakan. Jap Mira, sebelum begini, boleh tak aku nak close kamera jap? Sebab dari low ke jap sambung. Okey. Close kamera. Okey. Silakan. Okey, jap Korang terus lah, tak apa. Nanti cari masuk. Okey. Okey, silakan Atin atau Kina. Siapa nak mula dulu? Nampak tak? Tak kena beremput. Okey, silakan. Okey. Kalau soalannya tadi macam mana nak meriahkan raya di dalam PKP, kan? Macam yang Gani cakap tadi, kemeriahan tu dia jadi lain sebab yelah kita tak dapat jumpa face to face. Macam saya sendiri, saya tak dapat balik Terengganu raya tahun ni. So benda tu agak menyedihkan, tapi nak buat macam mana, so kita kena hidup, kena move on. So apa yang saya dapat macam mana, yang kita perlu buat lah, kan? Macam kalau diri saya sendiri, family kita orang, macam saya buat ikut raya. Sebelum ni macam kita balik kampung, so memang tak buat ikut raya tu. Jarang lah waktu kecil kita buat ikut raya. So bila freeze tu. Freeze. Pula dah. Kau tak habis ke tu? Tiba aku ingatkan aku yang habis dia punya. Atin tengah bercakap tu. Atin, ya. Terkeluar nampaknya. Okay, so mungkin pergi ke So Kina boleh backup. Kina mungkin sambung sikit lah sebelum nanti kita pas balik kan. Apa dia soalan? Macam mana nak meriahkan hari raya walaupun di musim PKP? Yang banyak batasan ni, kan. Okay. Macam mana nak wujudkan hangat-hangat hari raya tu? Kehangatan, jangan hangat-hangat. Bila dengan hangat-hangat terbayang benda lain. Kehangatan hari raya. Kehangatan. Okay. Kalau saya hari raya tu kadang-kadang tu kita tak perlu buat sesuatu yang grand sangat pun. Yang pasti waktu 1 Syawal tu pastikan hari tu berbeza daripada hari yang lain.
berbeza dari segi pemakaian kita, makanan kita kan. Sebab macam kat saya kat sini nak kata artis sama tu kena artis sama pula. Kenapa Tin tadi? Kenapa? Oh, tak dengar suara pula. Kita tak dengar suara Tin. Yang tak dengar kan? Tak dengar? Tak dengar. Cabut. Okay. Ada masalah teknikal di sini. Itu dia bunyi ASMR di belakang. Aku rasa macam ada kereta kat belakang. Terkejut aku. Nampak Okey tak, jelas. Tin? Jelas suara Dengar tak? persekitar Megan. Okey, Ah. jelas. Okey. Dengar Tin. Dengar. Ya, nak cucuk. Macam ni dengar tak? Astagfirullahalazim. Bagi dengar. Okey. Dengar tak? Okey, saya cakap. Dengar. Sambung. Habis kat mana? Tadi sampai mana tadi ya? Atin cerita pasal adik-beradik tak cukup kat rumah. Lepas tu tiba dia. Bukan Habis. pasal biskut raya. Yelah, adik-beradik lepas tu biskut raya. Nak baca. Itulah tiba-tiba dia Ah. kejung pula kan. Macam mana nak meriahkan hari raya. Apa yang saya sendiri buat adalah dengan buat biskut raya. Sebab kalau tak buat biskut raya tu rasa macam mood Syawal tu tak sampai lah. Dia macam, so bila kita buat kuih raya tu sebenarnya untuk menaikkan vibes Syawal tu sendiri. Sebab sebelum ni tak buat biskut raya pun sebab masa kita kampung memang tak buat makan Beli biskut lah. raya yang dekat kampung. So memang PKP ni memberi kelainan yang sangat ketara sebab kita orang buat biskut raya banyak-banyak berbanding sebelum. Lepas tu beli lampu raya. So malam raya nanti akan pasang lah lampu raya. Sekarang pun dah banyak rumah jiran-jiran dah pasang lampu raya kan. So nampaklah ada semangat raya tu. Lepas tu cuma penambahan raya kali ni, kelainan raya kali ni dengan raya sebelum adalah kita akan buat video call lah dengan family-family yang jauh kan. Sebab macam tak dapat balik kampung. Sebenarnya yang paling sedih sebab turn tahun ni kan kita orang baik Terengganu. So yang paling sedih ni selamat kita sebab dia tak dapat jumpa family dia kan. So memang kita orang akan buat video call nanti. So dengan video call, dengan kuih raya, lampu raya tu semua saya harap dapatlah meningkatkan dan meriahkan suasana hari raya kita orang nanti. InsyaAllah. Itu dia suasana hari raya. Ya. Betul sebab apa? Mungkin dengan apa yang macam Atin cakap tadi, mungkin boleh mengubatlah kesedihan ibu kita kan. Bawalah suasana kemeriahan kat Terengganu tu, bawalah ke puncak alam. Okey, seterusnya ke Kina. Mungkin boleh sambung sikit point yang Kina terkandas tadi. Sorry Kina. Tak mau ulang balik je, ulang balik lah. Ulang balik kan. Ha. Tak macam tadi kata pastikan dia berbeza dengan hari-hari yang lain. Betul. Contohnya pakaian kita, makanan kita, hubungan kita, cara kita sama family kena berbeza sedikit supaya kita ada rasa aura hari raya tu. Sebab kita ni cuma tak apa yang buat untuk raya ni kan. Sama tadi budak ni memang saya beli je. Mak saya beli je kuih. Tak ada, ataupun adik beradik saya akan bawa my kuih, nanti bawa datang kuih semua. Jadi kuih tu macam ada. Tak payah buat pun dah ada. Macam tu. Tapi kali ni kita buat sendiri. Kita buat sendiri. Banyak juga kita buat sendiri. Dan banyak menu yang kita try supaya nampak meriah. Dan dapat kita kena ada dan perabot biasa kita kena macam tukar lansir, kena ada bersihkan.
benda-benda yang kita jarang buat tu kita buat meriah hari kita pada raya tu. Itu dia rayakan saya buat pun. Kalau macam adik-beradik saya alhamdulillah lah. Alhamdulillah dia orang dapat balik semua. Nanti Alhamdulillah. semua dapat balik. Walaupun ada yang duduk PJ tapi alhamdulillah sepanjang dia dah balik 2 kali tak ada sebab apa, jadi mungkin hari raya ni Allah ada berbalik. Alhamdulillah. Okay. So tak apa, kita doakanlah walau di mana pun anda semua berada, baik Selangor, Kedah, Kelantan, Terengganu dan negeri-negeri kawan-kawan kita yang lain, kita doakan agar raya tetap meriah, tetap kekal meriah, tak adalah kurang kemeriahan walaupun PKP kan. Okay, jadi seterusnya kita ke macam kita tengok tajuk tadi. So soalan ni untuk semualah. Dari jauh ku pohon maaf. Kemaafan ni satu perkara yang mungkin mudah untuk kita sebut tapi susah untuk kita sampaikan dari hati ataupun untuk memaafkan orang lain. Jadi soalannya mudah saja. Macam mana kita nak mudah memaafkan orang lain? Silakan. Mana-mana daripada gegel kita yang mungkin nak menjawab. Siapa dulu? Yang baru masuk ni, Silakan, Syah. silakan. Silakan Syah. Oh, saya dululah. Okay. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay, sekarang telefon dekat charger. Okay. Okay. So macam mana tadi soalan Miro kan? Macam mana kita nak memaafkan orang lain Memaafkan. kan? Jauh kan macam ni. Betul. Okay. Suara kuat tak? Okay. Kuat. Okay. Lebih kuat dari tadi. Okay. Sebab dia kat luar dah. Okay. So macam mana untuk memaafkan orang? Perkara yang saya selalu ingat maksudnya daripada dulu lagi masa saya sekolah rendah, dan benda ni selalu saya diingatkan. Dia macam ingat 3 perkara, lupa 3 perkara. Wow. Tak apa. Macam mana kat story? Tak ada apa. Okay. So benda ni macam selalu bermain fikiran, dan saya kalau saya ni saya jenis yang kalau saya terasa hati dengan seseorang, saya akan senyap. Maksudnya senyap, susah nak bercakap dengan orang, dan sampai masa dia akan kembali pulih macam biasalah kan. Dan bila nak kembali pulih ni, dia macam ni je, ingat 3 perkara, lupa 3 perkara. Yang mana ingat 3 perkara yang kita selalu buat, maksudnya benda baik, dan perkara buruk. Syahid Sekali lagi tak jelas. Dengar macam lupakan yang buruk, ingat yang baik. Macam tu. Okay. Ingat 3 perkara. Okay. Perkara yang ingat 3 perkara baik yang kita selalu buat dekat kita, dan lupakan 3 perkara buruk yang kita buat kita. Okay. Nice. Tengok. Okay. Ingat 3 perkara baik yang orang buat kat kita, dan lupakan 3 perkara buruk yang orang buat kat kita. Betul. Setiap kali kita rasa macam kecewa, setiap kali kita rasa macam ada sakit dengan seseorang, dan kita rasa macam kita maafkan 3 perkara baik yang dia buat dengan kita. Contohnya sepanjang apa kita dengan dia, apa perkara baik dia buat dengan kita. Contohnya kita jalan sama-sama kan, kita makan sama-sama contohnya kan. Mana lagi kita pergi shopping sama-sama dan lain-lain. Kita ingat 3 perkara baik yang buat kat kita, belanja makan kan. Dan kita cuba lupakan 3 perkara buruk. Perkara buruk ni contohnya macam dia ni sakitkan hati kita, dia tak baik ke kan, contohnya kan. Cuma yang jadi susah payah nak lupakan. Mana nak mudahkan untuk lupakan buruk tu?
Okay. Lupakan perkara buruk dengan diingat benda baik. Ya. Takut saya salah dengar. So insyaAllah kita akan senang dan senang maafkan orang lain dan senang maafkan orang dan senang untuk memaafkan. Betul. Itulah yang saya selalu tak dalam rasanya juga jadi kerutinan lah. Terasa macam sesuatu kita cuba macam tu lah. InsyaAllah. Amin. Semoga kita mudahlah, rasa senang untuk maafkan orang lain. Kan? Ingat perkara baik, lupakan perkara yang buruk. Okey, seterusnya mungkin Sol, kita daripada Kelantan kita gerak ke Terengganu dulu. Kemudian kita ke Selangor, kemudian kita ke Kedah. Jiran Okay, kalau bagi Sol tak tambah sikit je lah. Betul lah apa yang Syahid cakap tu. Sebab benda tu pernah berlaku lah dalam hidup Sol, bila mana Sol ni ada tidak suka seseorang yang berbuat sesuatu dekat kita. Jadi dekat situ mak lah yang selalu bagi setap kan. Tu mak cakap memang mak cakap apa, kita tak suka orang, belum tentu semua orang suka kita. Masa tu kita rasa macam tak suka sangat kat dia, tapi mak kata tengok tak semua orang pun suka kita. Maksudnya kat situ mak nak kita maafkan dia lah. Dan sejak daripada tu lah kita cuba untuk terima dia berlapang dada lah, sebab selemah-lemah iman pun kita kena berlapang dada dan dengan orang. So lepas kita buat benda tu, kita cuba untuk maafkan dia, memang hati tenang sangat. Kita rasa macam sifat yang kita tak suka tu bila jumpa dia macam hilang. Kita rasa lebih terbuka. Itulah orang kata satu kemanisan bila kita memaafkan orang. Untuk memaafkan bukan senang, tetapi jika kita mengharapkan kebaikan, maafkanlah apa pun yang dia buat. So yang itulah yang Ganu belajar daripada benda tu, situasi tu. Okay, terima kasih Ganu. Seterusnya warga Selangor, silakan. Okay. Kalau bagi kita lah kan, soalannya macam mana nak memaafkan orang lain kan. Kalau bagi kita sendiri, sebenarnya timbulnya isu untuk kita rasa susah nak maafkan orang adalah bila kita tak belajar untuk terima perkara yang berlaku tu dengan hati yang macam Gani cakap lah, berlapang dada, dengan hati yang reda. So benda tu kita jadi, bila kita tak reda dengan apa yang jadi tu, so sebab tu kita jadi susah nak maafkan orang tu kan. So poin saya yang pertama adalah dengan belajar untuk reda, belajar untuk terima dan berlapang dada dengan apa yang jadi walaupun susah. Memang sangat susah untuk memaafkan orang, lagipun lagi-lagi kalau perkara tu macam mana, susah lah kan, susah untuk orang tu. So apa yang kita kena buat, belajar untuk reda. Lepas tu kalau untuk yang kedua, yang ni agak lain daripada Ganu dan Syahid. Mungkin sebab tak tahu lah macam mana kan, mungkin perwatakan ke apa. Okay, sila. Kalau kita sendiri, kalau kita ada rasa sedikit tak senang dengan orang tu, tak kisah siapa-siapa, memang kita amalkan untuk settlekan cepat-cepat dengan orang tu. Contoh contoh kita tak suka Ganu sebab Ganu tinggal kita tak ajak makan tengah hari tadi contoh. So Ganu tak tahu pun benda tu bila terasa dengan dia, sebab kita akan belagak, kita akan act macam biasa je depan dia kan. So lepas tu bila dah habis jumpa dia semua, kita akan PM ke, akan voice note ke, kita cakap lah yang kita terasa dengan Ganu sebab tak tunggu tadi. So sebenarnya bila kita clarifikan balik apa yang kita rasa dekat orang tu tak tahu pun kita rasa macam tu kat dia. Betul. Kita lah yang finish business. Kita buat macam tu sebab kita tak nak ada rasa tak senang dengan orang tu. So kita nak happy je dengan semua orang. So sebab tu kita nak
settlekan apa-apa yang kita tak senang dengan orang tu supaya boleh happy dengan semua orang. Macam tu lah. Okay, itu point yang pertama. Okay. Oh, tu je. Betul. Oh, tu yang kedua. Okay. Yang pertama tadi redha kan. Yang kedua Redha. settle cepat. Okay. Seterusnya Syakina. Silakan. Saya okay, kalau bagi saya lah kan, sebenarnya memaafkan ni dia ada, bagi saya dia ada dua jenis. Pertama dia memaafkan dan melupakan apa yang apa yang berlaku kat dia. Yang keduanya dia memaafkan tapi tak melupakan. Jadi pada kat sini tak semestinya kalau kita memaafkan seorang tu kita perlu lupakan. Kadang apa yang berlaku tu kita jadikan tu satu pelajaran dia. Walaupun benda tu sakit, jadi benda tu halang. Sebab dia tahu lah, sebab saya pun macam ada mungkin ada orang lain juga masalah. Tapi benda tu kita kena lah, sebab manusia tu memang akan setiap kesalahan kan. Dan yang pentingnya kalau yang kedua, kalau kita nak diri kita dimaafkan orang, cubalah kita maafkan orang lain sebab kita ingin dimaafkan orang. Sekali lagi yang last kali tak apa yang jelas. Cuba kalau yang rapat sikit lah, rapat sikit macam tu. Okay, yang kedua saya tadi cuba kita nak diri kita dimaafkan orang lain, kita kena cuba untuk maafkan orang lain. Okay. Mohonlah maafkan macam mana kita mahu kita dimaafkan kesalahan kita. Oh, okay, faham. Okay. So, masing-masing membawakan satu poin yang boleh kita amalkan tentang memaafkan orang lain. Lagi-lagi, bila kita sebut pasal raya je memang amat sinonim lah dengan kemaafan ni sebenarnya. Percayalah, pada Sabtu malam Ahad nanti, mulalah saya menyusun 10 jari dari hujung oning ke hujung stokin, ingin memohon maaf kan, menyusun 10 jari dan sebagainya. Kita fahamlah raya, sebab orang kata raya ni kita kembali kepada fitrah kan, kembali kepada kesucian. So memaafkan supaya kosong-kosong lah antara satu sama lain. Jadi di kesempatan ini juga saya ingin memohon maaf seandainya ada rakan-rakan saya di sini yang mungkin terkasar bahasa dan sebagainya kan. Okey. Sedar tak sedar kita sudah pun berada ke soalan yang terakhir untuk forum kita, bermakna kita sudah pun hampir 59 minit kita berforum pada ini. Jadi soalan yang terakhir adalah cuba berikan kata-kata semangat buat mereka yang tak dapat sambut raya bersama dengan keluarga ataupun mereka merasakan kesunyian dan kehilangan. Mungkin ada di antara kawan kita yang tahun ini, tahun lepas dia beraya dengan ibunya, tahun ni dia tak dapat nak beraya dengan ibunya atas faktor kehilangan. So mungkin korang berempat boleh bagi, mungkin tak ada nasihat, just macam kata-kata semangat, suntikan inspirasi buat mereka, lagi-lagi frontliner kita yang mungkin diorang masih lagi berjuang walaupun di pagi raya. So boleh untuk berikan kata-kata nasihat. Okay, silakan. Kita start daripada mana, negeri mana dulu? Nak mana dulu start? Ganu ke? Terengganu. Kita ke Terengganu. Silakan. Okay, bismillah. Kata-kata semangat. Okay, kembali kepada soalan tadi. Kata-kata semangat bagi mereka lah yang tidak dapat beraya dengan orang tersayang. Sebenarnya Ganu ada buat kata-kata. Ganu baca je lah. Baca lah. Oish. Boleh. Tak adalah. Okay, sila. Kata-kata dia tak hafal. So tulis je tadi. Dia bermula, di mana pun kita berada, dengan siapa pun kita bersama, sambutlah 1 Syawal dengan semeriahnya, kerana ada di antara kita yang tidak sempat merasai 1 Syawal kerana ajal mendahului. Juga bersyukur kita hanya berjauhan
dengan keluarga di musim PKP sahaja. Dalam tempoh yang amat singkat lah. Berbanding dengan masyarakat yang di luar sana seperti Palestin, Gaza, di mana mereka bulan Syawal, bulan Ramadan tiada perbezaan. Sama sahaja. Dengan dentuman bom, dengan berterusan berperang. So, di situlah sebenarnya kata kunci bersyukur. Kecapilah kebahagiaan kerana kita berhak untuk mengecapinya. Jadi satu kata, lagi Allah sayang, lagi Allah uji. Mungkin habislah kata-kata tu, huraialah sikit. Okay. Jadi dekat sini untuk sahabat-sahabat ataupun masyarakat lah di luar sana di mana yang tidak dapat beraya ataupun menghadapi satu Syawal bersama dengan orang yang tersayang, tengoklah sekeliling. Selain orang yang tersayang, pasti ada lagi orang yang ada bersama kita. Jadi hargailah mereka yang masih ada dan rayalah dengan semeriahnya. Hargailah satu Syawal tu dengan penuh makna lah. Itu dari saya lah sebersih. Semoga semangat. Okay. Dengan ayat Ganu ni saya teringat satu dialog daripada filem Agent Ali. Agent Ali the movie. Alicia dia kata, jangan tengok apa yang kau hilang, tapi hargai dengan apa yang ada di depan mata. Ya. Okay, seterusnya ahli panel seterusnya, silakan. Siapa nak start dulu? Termenung sendiri. Tahu. Kina mungkin, silakan Kina. Di Kedah ke? Kina. Kina. Okay. Dia kata Sedap. sangat. Tiba speechless. Dia suka semangat. Kepada kawan-kawan dekat luar sana, saya tahu ada antara kalian yang sangat keluarga pada tahun ini ataupun sebelum satu Syawal ini. Dan saya tahu sesakit-sakit ini adalah merindui orang yang dah tak ada. Jadi jangan tanpa bersedih sebab walaupun mereka tak ada, sesungguhnya ramai di situ kalian. Tak dapat bersama dengan keluarga, kawan-kawan dia. Tak dapat bersama dengan kawan-kawan, rasuin ada. Carilah kebahagiaan selagi mana kalian masih bernafas. Itu je. Itu dia. Baik, satu kata-kata positif juga yang baik, menyentuh seperti Soleha tadi. Okey, seterusnya Kelantan mungkin ada juga kata-kata yang berpisah, puisinya ke apa? Silakan. Syahid. Ya. Okay. Tak guide je. Selamat datang ke Kelantan. Dan Selamat datang. Zampan ni kan, dari Kedik Lawi kan. So siapa berada di luar sana, sebabnya orang kata getah daerah dah. Getah daerah. Mata desa. Getah negeri. Luar negeri. Okey, atas negeri. Betul. Atas desa. Okey. Jadi Ganu tak, Syahid tak jelas. Tak jelas. rasa macam setiap kali perayaan orang pulang ke desa kan. Pulang ke desa. Okey. Dan setiap perayaan juga akan ada jam lah kan. Jalan raya. Jelas tak suara? Kabur-kabur Kurang, sikit. Dia kurang sikit. Kurang jelas. Cuba try cabut earphone. Mungkin boleh cakap macam Kina tu. Tapi tak dengar korang bercakap. Oh, ya ke? Tak apa, cakap je. Nanti agak-agak dah habis cakap, pasang balik, kita cakap. Kita respon. Okay. Okay, try. Dengar? Try. Okay, cuba cakap sepatah dua kata. Okay. Bila aku buka earphone ni, aku tak dengar korang cakap tau. Okay, tak apa.
Buka kejap je. Dengar tak? Dengar. 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 Okay, saya buka. Okay. Sekejap. So kalau kita tengok perayaan, mesti orang akan sekolah dan jalan raya mesti jam kan. Kebanyakan jalan raya yang jam adalah jalan raya ke pantai timur kan. Betul. Dan kat bandar KL seperti kan. Sebab semua, tapi berbezanya kat tahun ni adalah jalan dah tak jam kan. Jalan tak jam. So saya kepada abang, kakak, juga sahabat-sahabat ataupun frontliner dekat yang dapat pulang beraya bersama keluarga, janganlah bersedih. Jangan bersedih di atas hujan yang sangat membezakan kita pada tahun ni, dan setelah menyambut menyambut kedatangan bulan bulan raya ni dengan kebahagiaan. Yang mungkin tapi jangan jadikan perbezaan ini sebagai satu jarak yang kan. Tak perlu walaupun jauh kan, tapi kita perlu dekatkan dekat di hati dan perkataan sendiri jangan sedih. Kita setiap apa yang ada samping kita. Mungkin tak ada ibu bapa, tak ada pilihan yang sebenarnya, tapi hargailah apa yang ada berharga. Mungkin kawan-kawan mana ataupun kawan-kawan jiran tangga yang tak dapat dan masa ni sesama kita kan. Tak dapat pulang, tak dapat kawan-kawan terus dan kasih saya mana saja ada orang saya bersama dah ini satu boleh memberi kebahagiaan kepada diri kita. Betul. Kebahagiaan. Selamat hari Aidilfitri. Maaf Zahid dan Batin. Ya. Bagi ucapan. Awal. Hujung pula dengar. Okey. Seterusnya Atin. Silakan. Kalau dari saya sendiri, kata-kata semangat Yes. First sekali Semangat. first sekali ucapan ni ditujukan khas kepada para frontliners yang dah banyak sangat berkorban demi keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Betul. Saya nak ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab kami yang berada kat rumah ni tak mampu nak membalas jasa anda semua, tapi kami boleh mendoakan supaya setiap usaha dan pengorbanan yang para frontliners dah buat untuk negara akan dibalas dengan pahala yang berlipat ganda dan diberi ganjaran syurga, insyaAllah. Amin. Buat kawan-kawan yang ataupun masyarakat yang tak dapat menyambut raya dengan cukup keluarga ke, cukup kewangan ke apa-apa lah kan, jangan bersedih sebab hadapilah setiap ujian yang anda terima, yang anda perlu lalui itu dengan penuh kesabaran sebab anda semua merupakan orang yang terpilih anda semua adalah orang golongan-golongan yang terpilih, jadi sebab tu kalian diuji. Carilah kebahagiaan kerana kebahagiaan tu takkan datang kalau kita tak cari. Macam Kina cakap tadi, kebahagiaan tu ada je dekat mana-mana sebenarnya, dengan family yang kita dah ada sekarang, dengan rumah yang kita dah ada sekarang. Jadi kita sendiri yang kena cari kebahagiaan tu supaya kita tidak dilanda kesedihan maupun kemurungan. Itu saja.
Baiklah, itu dia. Ini berbalik kepada kebahagiaan juga kan? Sebab keempat-empat ahli panel kita bercerita tentang kebahagiaan. So instead of mencari, kita boleh mencipta. Instead of kita mencipta, kita boleh sebarkan supaya di samping kita mengeratkan jalinan, kita dapat ukirkan senyuman kepada orang lain, di samping kita kekal bertahan. Baiklah, dengan berakhirnya kata-kata semangat itu tadi, saya rasa cukuplah sampai di sini saja forum kita untuk tengah malam ini. Sudah pun hampir pukul 1. Saya harap dengan perkongsian anda ini dapat memberi manfaat kepada semua yang mungkin bakal menonton kembali rakaman kita pada hari ini. Jadi untuk akhirnya, memandangkan kita pun tak tahu bila lagi kita boleh buat forum macam ni. So apalah salahnya sekiranya setiap ahli panel menyampaikan ucapan khas Hari Raya Aidilfitri buat mungkin rakan-rakan ataupun keluarga yang menonton. Silakan. Kina hilang. Tu. Tu kan. Tu tekan stres. Okey. Mungkin Syah dulu, Syah. Sila untuk bagi ucapan raya. Sama macam tahun lepas. Sama macam tahun lepas. Okey, sama macam tahun lepas. Okey. Okey, saya paraphrase lah. Hari Raya tahun ni saya dan Raja Syahidah binti Abdul Hadi mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf telah tidak pasti. Terima kasih di atas perkenalan, di atas pertemuan. Kita terima kasih di atas segala-galanya. Di atas segala-galanya, dan saya di sini juga saya ingin mohon beribu-ribu kemaafan andai kata-kata yang terlanjur, kata-kata yang kasar ataupun perbuatan yang tak menyenangkan semua. Saya ingin mohon maaf lah. Ayolah kita sama-sama menyambut Syawal pada tahun ini dengan berhimpun keindahan dan kesyukuran serta kebahagiaan lah. InsyaAllah. Wa'alam. Kullu amin. Bikhair. Sama Hari Raya Raya. juga. Ya. Jangan lupa duit raya. Okey, seterusnya Solehah, silakan. Saya cakap. Tak dengar. Saya tak dengar. Kena cabut earphone tu. Tak. Okey. Dah. Cabut. Dengar. Cuba cakap. Dengar. Okay. Ada satu kata-kata lah sebelum menyanyikan ucapan selamat hari raya. Tadi jauh di dalam ada sesuatu. Jauh di dalam ada sesuatu. Tak perlu kata. Walau jauh di mana. Tapi dekat. Okay, jadi saya nak ucapkan adalah pantun sangat. Okay. Terutama kepada Sahabat di Masjid Kausling di USIM. sebenarnya rasa hibur selalu kita buka puasa buka puasa sama-sama. So ada kata terakhir untuk dimakan kita bagi ucapan dan maaf. So untuk kami sangat special dapat live. So kesempatan
apa yang mengurus atau perbuatan kurang, dan saya mohon maaf lah. Maka kita untuk bermaaf dan memaafkan. Jadi kita juga mohon maaf kepada semua. Aku kalah. Kita dapat berjumpa. InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau panjang umur, insyaAllah kita akan berjumpa. Tak lama lagi lah. Walaupun kena hantar report online, tak apalah. Mungkin ada di hari lain, waktu convocation ke apa dan sebagainya, ataupun program-program lain, insyaAllah kita akan dipertemukan. Okey, Atin, mungkin boleh teruskan sebentar kita tunggu orang Kedah yang terkeluar mungkin. Okey, silakan. Okey, dari saya sendiri, walaupun COVID-19 mengubah kehidupan kita semua, tapi COVID-19 tidak mengubah ucapan raya saya. Wow. Pendirian masih sama. Jadi saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam di dunia. Sambutlah Hari Raya di musim COVID-19 ni dengan penuh kemeriahan. Sebab lepas ni kita dah tak ada dah Aidilfitri yang special macam ni. Aidilfitri yang lain ni cuma sekali je. Amin. Amin. So Aidilfitri yang lain ni kita raikan dengan penuh kemeriahan dan dengan penuh kejut tengok Ina, dengan penuh kegembiraan. Itulah kan. Hilang je. Di kesempatan ini juga saya nak minta memohon kemaafan sejuta infinity kemaafan daripada semua orang-orang yang mengenali saya sendiri, khususnya warga Inspire Zaita. Kita dah kenal 4 tahun, jadi mesti ada banyak salah dan silap yang saya sedar maupun tak sedar. So dari kesempatan ini saya nak minta maaf dari hujung rambut ke hujung kaki. Walaupun anda semua berada jauh di mata, tapi tak pernah jauh di hati saya. Minal aidil wal faizin. Okey. Terkejut tak pernah berada di hati kan. Sedih lah. Okey, seterusnya Cina, sebelum anda menghilang lagi, mungkin anda boleh bagi ucapan Hari Raya untuk yang mengenali ataupun yang mungkin terlepas pandang dan sebagainya. Silakan. Okay. First kepada kawan-kawan, sahabat andal, adik keluarga, saudara dan mereka yang saya pernah jumpa sama ada di miniatur atau alam dunia. Ucapkan selamat puasa dan selamat menyambut Syawal yang akan datang. Semoga semua kali ini memberi keberkahan dan keberkatan kepada kita dan sedikit banyak memberi perubahan yang positif untuk kita. Itu saja. Maafkan salah silap saya, anda saja saya ada terkasar bahasa ataupun tak ada kosong. Sebab saya mungkin ada benda yang saya tak sedar melakukan kesalahan. Kita sama-sama maafkan antara satu lain. Kali ini walaupun raya antara kita di rumah saja, tapi jangan risau sebab kita berikan kemudahan media masa kita supaya kita sentiasa berhubung walaupun jauh tapi tetap di hati. Betul. Okey. Seterusnya daripada saya juga, saya Amirul Syafiq Biarun Talib ingin memohon maaf sekiranya sepanjang perkenalan kita 4 tahun kita tak tahu, mungkin 2020 kita dah kurang ataupun jarang untuk kita bersua macam ni kan. Mengharapkan media-media macam ni lah, usaha-usaha yang macam ni lah. Kita tak tahu 2021 bila korang dah kahwin, korang dah bertunang ke, korang dah ada keluarga, dah ada anak seperti ahli Inspire kita yang lain, mungkin kehidupannya akan lebih berbeza. Kita tak boleh nak sembarangan kacau. Nanti kita nak video call kan kejap-kejap nak tidurkan anak, tak boleh. So takut macam tu kan. So terima kasih kerana sudi meminjamkan masa dengan berkenalan dengan orang yang macam ni. Seandainya orang yang macam ini ada terluka mempermainkan
menyatakan perasaan ataupun mungkin salah faham yang tidak diselesaikan dengan baik ataupun mungkin ada fitnah dan sebagainya, saya memohon ampun setulus ikhlas daripada hati saya kepada mungkin daripada anda berempat dan juga kepada mereka yang di luar sana yang mungkin akan menonton rakaman ini semula. Jadi saya minta maaf. Kelemahan itu sememangnya datangnya daripada diri saya sendiri, ialah kerana kita pun manusia kan. Kalau kita nak mengharapkan kesempurnaan, kita mengharapkan daripada Allah SWT. Jadi saya juga mewakili Google ahli panel yang lain. Sekiranya ada kekurangan daripada apa yang kami kongsikan pada hari ini, kami minta maaf kerana kita bukan nak mengajar orang, tapi kita berkongsi apa yang kita lalui, pengalaman kita, pemahaman kita, dan juga harapnya boleh memberi inspirasi kepada semua orang. Baiklah, jam pun telah menunjukkan pukul 1.05 malam, 5 pagi, 4 jam lagi nak sahur. So terima kasih kepada semua ahli panel. Saya tangguhkan forum kita pada tengah malam ini dengan bacaan tasbih kafarah serta surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah. Okey, terima kasih semua. Selamat malam. Semoga dapat habiskan Ramadan dengan baik. Kita jumpa lagi. Selamat Hari Raya. Bye. Bye. Thank you semua. Terima kasih semua. Selamat Raya. Selamat Hari Raya. Nyanyi lagu raya. Nyanyi lagu raya pula Nyanyi malam-malam. 4 dapat 1. Malam-malam bahaya nyanyi lagu. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye. Bye.